Ini nama sekian-sekian. Asalkan kita nak impose identiti yang semikian pada zaman sekarang, ya, adalah mustahil dengan geopolitik yang ada, ya. Jadi konteks zimmi pun harus dikaji, konteks harbi pun harus dikaji. Jadi inilah di antara kritikan terhadap idea negara Islam moden yang digerakkan oleh gerakan Islam. Saya beri umpamanya ciri-ciri negara Islam lagi. Muhammad Amdrao, bekas rektor UIA, dan dia berkata bahawa ada 5 ciri yang dia bagi: tegakkan syariat, sovereignty of God. Tapi dia kata nampaknya tak banyak beza antara negara Islam sekular dengan negara Islam hakiki pada zaman sekarang. Maka yang demikian dia kata boleh berlaku semacam ijtihad yang dibuat oleh para pimpinan gerakan Islam. Sekarang saya pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu dalam konteks pengkategorian Darul Islam, Darul Kufr, Darul Harb dan Darul Ahd. Di sini yang merupakan salah satu di antara isu penting kita pada petang ini. Para ilmuwan Muslim semasa bersetuju dengan pandangan-pandangan ijtihad siasi yang menyatakan skema pengkategorian di atas sukar untuk dilaksanakan dalam konteks geopolitik dunia masa kini. Pada hakikatnya, wilayah-wilayah Islam yang telah wujud pada zaman dahulu kini telah bertukar tangan. Dalam masa ratusan tahun, penjajah Barat telah menjajah wilayah-wilayah Islam. Proses pembaratan sekularisasi telah berlaku. Dampaknya adalah parah dari segi politik, ekonomi, budaya, agama, ketenteraan, media dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Dr. Abdul Karim Zaidan dan Yusuf Al-Azhar daripada Jordan telah menyatakan bahawa mengekalkan status negara-negara Islam yang telah dijajah sebagai Darul Islam masih tetap sah dan relevan dengan realiti dunia Islam masa kini. Ya. Di samping itu, hubungan kita dengan negara-negara bukan Islam juga telah bertambah rencang dan rumit. Kita tidak boleh menghadkan kewujudan dua kategori, iaitu Darul Haq dan Darul Ahd. Apa yang jelas, konflik politik yang sentiasa tegang pada tahap internasional bukan lagi berlaku antara negara-negara Islam dengan bukan Islam. Sesungguhnya perubahan-perubahan realiti politik dunia telah menjadikan skema pengkategorian silam itu tidak lagi relevan secara mutlak. Kemudian saya mengambil pandangan Tariq Ramadan dalam karya-karya beliau, di mana beliau tinggal di Eropah. Sekali lagi beliau mengatakan konsep-konsep tadi perlu dikaji dan tidak relevan lagi kerana masyarakat Islam, termasuk yang sifatnya minoriti di Eropah juga pada hari ini, terpaksa akur dengan realiti menggunakan fiqh baru. Itulah sebabnya ada majlis fiqh di Eropah yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata Tariq Ramadan, pengkategorian tersebut tidak mempunyai apa-apa makna ketuhanan. Maknanya dia dikembangkan oleh tokoh-tokoh fiqh, ya. Seterusnya beliau juga berhujah bahawa para fuqaha pada zaman silam membuat pengkategorian tersebut kerana dua sebab. Pertama ialah kerana prinsip hubungan keantarbangsaan yang perlu diambil ketika wilayah-wilayah Islam telah menjadi luas, besar, ketika berhadapan dengan empire-empire bukan Islam. Kerana itu timbul istilah-istilah tadi. Kemudian prinsip-prinsip perundangan Islam juga hendak dilaksanakan oleh warga Muslim yang tinggal di dalam negara-negara Islam dengan orang-orang Islam yang bergerak sebagai pedagang di dalam negara-negara bukan Islam. Itulah dua tujuan kenapa ulama-ulama dulu menggunakan istilah Darul Ahdi, Darul Harbi, Darul Islam ataupun Darul Kufr. Dan akhir sekali kita temukan hujah Faisal Maulawi dan Said Hawa, pengarang Tafsir Al-Asasi. Mereka mengatakan Darul Ahdi pada hari ini dah tak timbul lagi, sebab secara langsung dan tidak langsung kita dah duduk realitinya di bawah piagam bangsa-bangsa bersatu. Negara-negara Islam dengan negara bukan Islam dah terima Carta Bangsa-Bangsa Bersatu. Di situ Carta Bangsa-Bangsa Bersatu antaranya meminta supaya negara-negara dunia hidup dalam aman damai. Dan kita pun di kawasan kita ada konsep Zukfan untuk ASEAN dahulu, ya. Jadi dengan sendirinya konsep dalam hari ini tidak relevan lagi. Kecuali kalau Allah takdirkan berlaku balik satu senario di mana umat Islam menguasai dunia dari segi ekonomi, ketenteraan, media, baiklah. Tapi dalam keadaan sekarang, terimalah realitinya, buatlah semaksimal kata ulama-ulama semasa dan akur dengan realiti semasa antara Islam yang majoriti dengan Muslim yang minoriti atau sebaliknya.
Dan akhir sekali, saya sebutkan di sini kepentingan memahami siasat syariah. Saya ambil tarikh Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama daripada Indonesia Al-Azhar. Katanya siasat syariah itu adalah satu ruang pelonggaran atau kuasa budi bicara yang diberikan kepada para penguasa untuk mengambil sesuatu tindakan atau pendirian atas dasar maslahah kepentingan, walaupun tidak ada yang khusus tentangnya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kenapa kita kemukakan konsep siasat syariah ini? Ini adalah selari dengan pandangan Qaradawi dan juga ulama-ulama semasa dalam konteks salah faham terhadap daulah Islamiyah ini. Kita mau melihat sebagai golongan liberal yang tak mau kepada Islam dengan golongan yang ekstrim yang salah memahami konsep daulah Islamiyah dan segala berkaitan dengannya, dapat kembali memahami bahawa dalam Islam ini ada konsep siasat syariah. Kajian telah dibuat oleh banyak orang Islam dan bukan Islam, termasuk hari ini kajian telah dibuat oleh orang seperti Muhammad Hashim Kamali, dan saya yakin semakin bertambah minat orang mengkaji tentang konsep siasat syariah ini. Dan rupa-rupanya tahun-tahun 30-an ada 4 orang tokoh yang sudah pun membicarakan konsep siasat syariah selain daripada Abdul Wahab Al-Khalaf yang mati 1932. Antaranya ialah Syekh Ali Al-Khafif Mesir, tahun 1935 dia meninggal dunia. Syekh Muhammad Al-Banna 1937 meninggal dunia. Dan seorang lagi bernama Syekh Abdul Rahman At-Taj yang merupakan Syekhul Azhar yang meninggal pada tahun 1953, yang merupakan orang-orang yang telah pun mengupas balik konsep siasat syariah secara komprehensif untuk menunjukkan bahawa istilah-istilah tadi adalah satu istilah yang ijtihadi, boleh berubah pada bila-bila masa mengikut realiti zaman dan tempat yang berlainan. Bukan bermakna kita naklah menerima seadanya konsep negara Islam dari segi labelnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula, pada paham saya, dengan hakimnya tidak menstrukturkan tabi'i negara dalam Al-Quran. Yang dia bagi prinsip keadilan, amanah, al-ukhuwah, al-ummah, al-adlu, pembahagian rezeki dan sebagainya. Kalaulah Allah ini menstrukturkan dalam Quran, mesti ada pemerintahan berraja, mesti ada pemerintahan republik, mesti ada pemerintahan demokrasi berparlimen, mesti ada pemerintahan berkhilafah, mesti ada pemerintahan berimamah, mesti ada pemerintahan lagi yang timbul pada hari ini. Saya rasa Islam bukanlah agama yang rasional. Tapi Allah Maha Hakim, diberinya satu prinsip yang umum, kemudian struktur ditentukan oleh manusia. Dan ini menjadikan agama kita satu agama yang unik. Dan akhirnya dalam konteks masyarakat Islam yang minoriti seperti di Singapura, saya menyebut bahawa semua kalangan yang terlibat secara langsung dengan perjuangan mendaulatkan Islam sebagai adin yang sempurna sewajarnya dapat mendalami konsep-konsep asas dalam fiqh klasik dengan idea-idea serta ijtihad baru sehingga dapat menggabungkan antara apa yang dinamakan al-asalah, warisan, dan al-mu'asarah, contemporary. Inilah yang dinamakan juga fiqhul waqi', fiqhul muwazanah, dan fiqhul awlawiyat, dan saya tambah lagi fiqhul aqalliyat. Dalam konteks pembentukan sebuah negara Islam hari ini, masyarakat minoriti Muslim seharusnya mendahulukan perkara-perkara yang lebih utama untuk melestarikan kehidupan masyarakat Islam, seperti di Singapura dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Adalah jelas dalam negara-negara Islam, gerakan pembentukan negara Islam moden masih belum berjaya. Saya dah sebut tadi tentang PAS di Malaysia dan satu kecuali baru di Turki, keadaan di Sudan, dan keadaan yang tidak berlaku di Timur Tengah sama sekali, kecuali di Saudi Arabia, pemerintahan beraja yang menegakkan syariat tetapi juga masih dikritik kerana hal-hal yang tertentu. Akhir sekali, adalah jelas bahawa Islam adalah sebuah agama yang dinamis. Kecenderungan mutakhir para ilmuwan Islam dan para pemimpin gerakan Islam yang telah berjuang menegakkan negara Islam di beberapa buah negara Islam untuk menjadi lebih wahsyat dalam menghadapi perubahan pesat geopolitik dunia dengan menggunakan prinsip siasat syariah
adalah merupakan satu tindakan yang bertepatan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak manfaat yang dapat diterima oleh umat apabila idealism dapat diimbangkan dengan realism. Antara kewajipan utama kita adalah untuk mendidik umat supaya tidak menjadi ekstrim dengan ideologi negara Islam tanpa menguasai doktrin Islam dengan mendalam dan tepat, berpandukan manhaj ulama salaf dan khalaf serta lalan tokoh ilmuwan hatta dari kalangan bukan Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.